Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah sekalian? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ustazah doakan semua anak-anak sihat walafiat di samping keluarga. Baiklah, hari ini merupakan hari pertama kita belajar berkenaan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Untuk pengetahuan anak-anak, subjek TMK ini diajar oleh guru subjek yang sama yang mengajar antum untuk subjek pendidikan seni visual, iaitu PSV pada semester pertama. Memandangkan sekarang dah masuk semester kedua, jadi kita akan belajar berkenaan TMK dan juga RBT. RBT ini adalah singkatan bagi reka bentuk dan teknologi. Ustazah harap semua anak-anak dah bersedia dengan nota untuk lebih memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Hari ini merupakan subjek pengenalan, iaitu unit 1 pengaturcaraan dalam teknologi maklumat dan juga komunikasi tahun 6. Untuk kelas kali ini, ustazah akan menekankan 3 aspek yang melibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Yang pertama adalah standard pembelajaran. Yang kedua adalah berkenaan apa yang antum akan pelajari. Dan yang ketiga adalah kuis. Kita akan belajar berkenaan memahami pengaturcaraan. Bagi 1.1, kita akan menyatakan kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian. Dan juga 1.2 akan membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam aturcara komputer. Seterusnya kita akan masuk kepada input yang akan kita pelajari pada hari ini. Terdapat 2 input. Yang pertama adalah berkenaan mesin basuh. Okey. Dan yang kedua adalah berkenaan mesin layan diri. Kita tengok apa kaitan mesin basuh dalam pengaturcaraan. Okey, sebelum tu ustazah nak tanya. Bagaimana mesin basuh berfungsi? Okey, baiklah. Kat sini ustazah akan kongsikan step asas untuk memahami bagaimana mesin basuh berfungsi. Yang pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin. Kemudian, hidupkan mesin. Jadi, mesin akan mengira berat muatan. Seterusnya, mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Dan mesin akan menentukan bilangan bilasan. Kemudian, mesin akan menentukan tempoh putaran. Mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. Apabila basuhan selesai, penggera akan dibunyikan dan itu adalah menunjukkan mesin basuh berfungsi. Semua arahan ini terdapat dalam komputer benam yang berada di dalam mesin basuh. Baiklah, antum dapat apa yang akan kita belajar hari ini? Jadi, kita ni nak belajar apa ni sebenarnya? Nak belajar cara buat mesin basuh ke? Atau nak belajar macam mana mesin basuh berfungsi? Okey. Jadinya sebenarnya hari ni kita akan belajar berkenaan macam mana kegunaan pengaturcaraan yang dikawal oleh komputer benam
dalam apa? Komputer benam ni dalam apa? Komputer benam ni dalam perkakasan rumah. Sebagai contoh tadi, kita telah tengok contoh mesin basuh. Apa maksud pengaturcaraan? Pengaturcaraan ini berasal daripada perkataan atur cara. Sekarang memandangkan kita berada dalam subjek teknologi maklumat dan komunikasi, maka ia berkaitan dengan atur cara komputer. Apa maksud atur cara komputer? Atur cara komputer ni adalah satu set arahan. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Saya ulang. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Kita tengok balik tadi macam mana mesin basuh berfungsi. Atau nampak? Ini adalah satu set arahan yang mengikut urutan membolehkan komputer berfungsi. Komputer kat sini bermaksud adalah komputer benam yang terdapat dalam mesin basuh. Apa tu komputer benam? Apa tu komputer benam? Okey, kita tengok apa maksud komputer benam. Komputer benam ini adalah mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kita nampak? Komputer benam mempunyai atur cara komputer. Tadi maksud atur cara komputer adalah satu set arahan yang mengikut urutan. Jadinya komputer benam ni adalah atur cara komputer. Dia menentukan cara perkakasan. Contoh perkakasan tadi adalah mesin basuh berfungsi dengan baik. Itu adalah komputer benam. Jadinya, apa kegunaan atur cara dalam perkakasan harian? Atur cara tadi yang kita gunakan adalah dalam komputer benam. Komputer benam tu dalam perkakasan harian. Contoh perkakasan harian tadi adalah mesin basuh. Jadi kita nak faham apa gunanya atur cara dalam perkakasan harian. Jadinya, atur cara dalam perkakasan harian itu bagi memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut ketetapan. Ketetapan yang diset upkan melalui satu set arahan yang berurutan. Sebagai contoh lain, Ustazah bagi kat sini contoh lain adalah peti sejuk. Atur cara dalam peti sejuk ni, dia menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan. Contoh lain adalah televisyen pintar. Fungsi atur cara dia adalah membolehkan capaian internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Pendingin hawa menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Jam penggera digital menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Ketoha gelombang mikro melakukan pelbagai cara memasak. Baik, itu adalah daripada segi pengaturcaraan dalam perkakasan harian. Untuk input yang kedua. Okey, ini apa? Ini adalah vending machine atau bahasa Melayunya adalah mesin minuman layan diri. Kita tengok apa kaitan pengaturcaraan dalam vending machine ni.
Vending machine ni adalah satu teknologi untuk memudahkan kita buat air. Maksud kita tekan dan kita pilih air apa dan kita dapat. Baik, ini adalah langkah-langkah aktiviti harian bagi menggunakan vending machine. Masukkan duit berdasarkan harga minuman. Itu kita buat pada mesin. Okey, sebenarnya dalam mesin tersebut ada satu set arahan dalam atur cara komputer. Perbuatan memasukkan duit berdasarkan harga minuman, mesin terima sebagai terima duit. Okey, kemudian antum buat pilihan jenis minuman. Kopi ke, coklat ke, teh ke, antum buat pilihan. Bila antum buat pilihan ni, vending machine tu dia menyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang antum masukkan tadi. Okey, kemudian bila mesin tu dah nyatakan jenis minuman yang boleh dibeli, dia akan bagi nyalaan lampu. Contoh kat sini, nyalaan lampu hijau pada minuman coklat. Jadi antum tekan butang minuman pilihan. Antum tekan butang minuman pilihan, vending machine tu akan terima arahan pilihan jenis minuman. Okey, dia dapat arahan, antum pilih coklat, okey, dia coklat. Dia dapat arahan minuman coklat. Kemudian antum tekan pada butang coklat tu, antum tunggu air selesai dituang. Perbuatan ini dilakukan oleh vending machine. Vending machine tu dia terima arahan, laksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih, iaitu tadi antum pilih air coklat. Selepas selesai air tu siap dibancuh atau diselesaikan, antum ambil minuman, betul? Okey, antum ambil minuman ni, arahan diterima oleh mesin tu adalah keluarkan minuman. Jika antum ada baki duit, mesin akan keluarkan baki wang jika ada. Okey, antum nampak tak perkaitan dia? Apa perkaitan? Apa perkaitan? Nampak tak persamaan dia? Persamaan antara atur cara komputer dalam mesin basuh, iaitu perkakasan harian yang tadi ni. Okey, ada 9 arahan. 9 arahan dalam satu set, dengan cara membeli minuman panas daripada mesin layan diri, iaitu ini adalah aktiviti harian. Okey, ini adalah yang tadi. Antum pilih air coklat semua. Antum nampak tak apa persamaan dia? Okey, kedua-dua ini mempunyai satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Bila antum dah faham, antum boleh klik di sini. Antum jawab soalan kuis. Jadi guru subjek akan semak. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Ustazah doakan semua dapat belajar dengan baik di rumah dan sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita walau apa sahaja yang kita buat. Walaupun kita tak pergi sekolah, tapi Allah tahu sama ada kita belajar ataupun tidak, kita buat ataupun tidak latihan yang guru beri, insya-Allah. Jadi tolong doakan, kita akan jumpa lagi di lain masa untuk kita belajar seterusnya berkenaan pengaturcaraan sebelum kita buat projek Scratch, iaitu projek animasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.